Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zuhair dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu bagi tingkatan 1 berdasarkan modul kemahiran mendengar dan bertutur. Saya Nurul Syida binti Zali bernombor matrik 162848 akan membentangkan objektif pembelajaran dan juga bahagian set induksi. Kumpulan kami memilih tema cahaya perpaduan dan juga tajuk perpaduan, manakala standard kandungan kami adalah 1.4 iaitu berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan juga tidak formal. Manakala bagi standard pembelajaran pula, kami memilih 1.4.1 iaitu berbual tentang kegiatan harian serta hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara santun. Manakala bagi objektif pembelajaran 1 pula, murid tingkatan 1 mutiara dapat mengenal pasti antara gaya amalan hidup berjiran yang positif dengan negatif dan juga nilai murni yang terkandung serta memberikan pendapat terhadap pilihan mereka berpandukan gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan juga santun. Manakala bagi objektif pembelajaran kedua pula, murid tingkatan 1 mutiara dapat menilai sekurang-kurangnya 3 langkah untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan jiran setempat berpandukan gambar-gambar yang ditunjukkan dengan jelas oleh guru. Kami memilih pentaksiran secara formatif iaitu secara lisan. Manakala bagi elemen merentasi kurikulum pula, kami menerapkan elemen nilai murni iaitu keberanian, bekerjasama, rasional dan juga berpendirian teguh. Kami juga memilih elemen kreativiti dan inovasi, teknologi dan juga patriotisme. Bagi kemahiran berfikir aras rendah pula, kami memilih kemahiran mengingat. Manakala bagi kemahiran berfikir aras tinggi pula, kami memilih kemahiran menganalisis dan juga kemahiran menilai. Bagi kemahiran abad ke-21, kami telah memilih elemen pemikir, mahir berkomunikasi, bermaklumat, berdaya tahan, kerja berpasukan dan juga sifat ingin tahu. Manakala bagi alat bantu mengajar pula, kami telah menggunakan komputer riba, projektor, slide, papan putih, kad manila, kertas berwarna, gam pelekat, poket ajaib Doraemon dan juga kertas A4. Seterusnya, bagi langkah 1 iaitu set induksi, kami menetapkan masa selama 3 minit untuk melaksanakan langkah 1. Bagi aktiviti pembelajaran pula, murid perlu menonton video Omar dan Hana yang bertajuk Berbaik dengan Jiran. Seterusnya, murid diminta secara berkumpulan untuk mencari isi penting yang terdapat dalam video yang ditonton. Murid juga perlu menyenaraikan isi penting yang terdapat di dalam video tersebut di atas sehelai kertas. Seterusnya, wakil daripada setiap kumpulan perlu menjelaskan kepada guru dan rakan-rakan sekelas berkaitan isi penting yang mereka perolehi di dalam video yang ditonton tersebut. Akhir sekali, murid perlu mendengar penerangan daripada guru berkaitan dengan topik pembelajaran dan juga objektif pembelajaran yang perlu dicapai pada kelas pada hari tersebut. Saya juga telah menggunakan strategi pendekatan modular bagi langkah ini dan menerapkan elemen merentasi kurikulum iaitu nilai murni iaitu keberanian. Bagi kemahiran abad ke-21 pula, saya telah menerapkan elemen pemikir dan juga mahir berkomunikasi. Pada langkah ini, saya menggunakan alat bantu mengajar seperti komputer riba, projektor dan juga slide iaitu tayangan video Omar dan Hana. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Khairuddin bernombor matrik 161808. Saya akan menerangkan langkah 2 iaitu penerangan. Aktiviti pembelajaran dalam langkah 2 ini ialah murid mendengarkan penerangan daripada guru berkenaan dengan tajuk apa itu jiran dan apa itu hidup berjiran. Yang kedua, murid akan memberikan tumpuan terhadap penerangan daripada guru mengenai gambar-gambar yang diberikan berkaitan dengan aktiviti hidup berjiran. Dan yang ketiga, murid memberikan pendapat mereka mengenai
aktiviti lain yang dimiliki dalam konsep hidup berjiran. Strategi pendekatan kaedah dan teknik yang digunakan dalam langkah 2 ini ialah pendekatan kontekstual. Elemen merentas kurikulum ialah nilai murni. Kurikulum abad ke-21 adalah bermaklumat, mahir berkomunikasi dan juga sifat ingin tahu. Alat bantu mengajar yang digunakan untuk penerangan ialah komputer riba, projektor dan juga slide. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan. Terlebih dahulu, saya, Muhammad Ali Hakim bin Ceklah, pemegang kad matriks yang bernamba 161291 akan membentangkan berkaitan dengan langkah 3. Pada langkah ini dapat dilihat aktiviti berkumpulan digabung jalinkan bersama-sama kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya, pada langkah ini akan melibatkan murid dibahagikan kepada 3 kumpulan kecil. Kemudian, wakil daripada setiap kumpulan perlu memilih secara rawak kertas berwarna yang terdapat dalam kotak misteri. Kemudian, wakil daripada setiap kumpulan perlu membacakan pernyataan yang tertulis pada kertas berwarna yang telah dipilih sebagai arahan yang perlu diselesaikan oleh setiap kumpulan. Seterusnya, murid secara berkumpulan perlu membincangkan idea berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masing-masing bagi menyelesaikan tugasan berkumpulan yang diberikan. Seterusnya, wakil daripada setiap kumpulan perlu mempersembahkan hasil perbincangan yang telah dilakukan di hadapan kelas mengikut setiap tugasan yang berbeza mengikut setiap kumpulan. Baiklah, dari sudut strategi pendekatan, kaedah dan teknik dapat dilihat pada langkah ini melibatkan pembelajaran secara kooperatif. Hal ini dapat ditunjukkan melalui aktiviti berkumpulan yang dijalankan. Pada langkah ini juga mengkhususkan kepada objektif pembelajaran pertama. Kemudian, elemen merentas kurikulum yang dilihat ialah dari aspek bahasa dan nilai murni. Pada langkah ini juga menumpukan kepada kemahiran berfikir aras rendah iaitu kemahiran mengingat. Seterusnya, dari aspek KAK21 ialah melibatkan pelajar untuk mahir berkomunikasi dan mahir dalam kerja berpasukan. Akhir sekali, ABM yang terlibat dalam langkah ketiga ini ialah papan putih, kad manila, kertas berwarna dan gam pelekat. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang seterusnya. Saya Nur Fatihah binti Anwar akan meneruskan pembentangan dengan langkah yang keempat iaitu pengembangan. Melalui langkah keempat ini iaitu pengembangan, kami akan melakukan aktiviti menulis digabung jalinkan bersama-sama kemahiran mendengar dan bertutur, yang mana murid akan melakukan aktiviti perbincangan. Sebelum itu, murid akan mendengar arahan daripada guru. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan sama seperti di langkah yang sebelum ini iaitu langkah ketiga, dan wakil daripada setiap kumpulan perlu memilih 3 kad ajaib yang mengandungi peranan yang disediakan oleh guru lah. Selepas itu, setiap kumpulan akan mendapat langkah yang berbeza mengikut peranan yang telah disediakan. Contohnya, peranan daripada kerajaan, masyarakat dan juga individu. Selepas itu, murid akan menerima kertas A4 untuk mencatat huraian serta contoh yang sesuai berdasarkan peranan yang telah dipilih oleh wakil kumpulan tadi. Selepas itu, murid akan diberi masa selama 2 minit untuk melakukan persediaan berdasarkan kad ajaib yang telah dipilih dan beserta huraian dan contoh yang akan ditulis di kertas A4 tadi. Selepas itu, sesi pembentangan secara berkumpulan akan dijalankan selama 5 minit. Dan melalui aktiviti ini, kita akan dapat melihat pemikiran kritis daripada murid-murid tentang peranan-peranan daripada kategori masyarakat, individu dan juga kerajaan. Strategi pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakan dalam langkah 4 ini iaitu pengembangan adalah pembelajaran secara kooperatif. Dan di langkah 4 ini juga kami akan menggunakan objektif pembelajaran yang kedua. Selain itu, elemen merentas kurikulum yang digunakan adalah nilai murni dan juga patriotisme. Dan soalan
kemahiran berfikir aras tinggi melalui jenis menghuraikan. KAK21 adalah mahir berkomunikasi dan juga kerja sepasukan. Dan akhir sekali, untuk alat bantu mengajar ataupun bahan bantu mengajar yang digunakan dalam langkah 4 ini iaitu pengembangan adalah poket ajaib Doraemon dan juga kertas A4. Sekian dan terima kasih. Seterusnya ialah langkah 5 iaitu penggayaan dan pemulihan. Dalam langkah 5 ini, kami akan menjalankan aktiviti menulis yang digabung calinkan bersama-sama kemahiran mendengar dan bertutur. Untuk menilai tahap pemahaman murid, kami akan menjalankan aktiviti pengukuhan di mana murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu kumpulan yang sama seperti kumpulan sebelum ini. Setiap kumpulan akan mendapat salah satu peranan dari aspek pihak kerajaan, masyarakat dan individu dalam hidup berjiran. Setiap kumpulan haruslah mengenal pasti peranan hidup berjiran yang berlainan, berbeza dari apa yang telah diajarkan oleh guru. Murid diberi masa selama 3 minit untuk berbincang sesama ahli kumpulan. Sebelum memulakan sesi perkongsian dari setiap kumpulan, setiap murid akan mendapat sehelai kertas untuk mencatat isi penting perkongsian yang akan dikongsikan. Murid yang mewakili setiap kumpulan perlu tampil ke hadapan dan berkongsi hasil perbincangan mereka kepada rakan-rakan sekelas mereka. Murid lain akan mencatat isi perkongsian tersebut. Kumpulan murid yang berjaya menyatakan peranan hidup berjiran dengan betul akan mendapat pujian dan bintang sebagai mata ganjaran oleh guru. Sebaliknya jika terdapat murid yang tidak dapat mencapai objektif pembelajaran, guru akan menjalankan aktiviti pemulihan di mana mereka akan melakukan aktiviti kuis yang melalui aplikasi Quizizz yang mengandungi 6 soalan. Murid perlu memberi jawapan daripada soalan tersebut secara lisan, kerana dalam aktiviti kali ini adalah melibatkan kemahiran bertutur dan juga mendengar. Okey, jika terdapat kesulitan semasa ingin menjawab, murid akan mendapat bimbingan daripada guru. Untuk langkah terakhir iaitu rumusan, kami juga akan menjalankan aktiviti menulis yang digabung jalinkan bersama-sama kemahiran mendengar dan bertutur. Dalam langkah ini, murid akan melakukan aktiviti nota tampalan di mana mereka akan berkongsi pengalaman dan ilmu yang telah mereka perolehi pelajari sepanjang PDP tersebut dan ditulis di atas sticky note yang akan disediakan oleh guru. Setiap nota kecil yang ditulis oleh murid akan dikumpulkan dan ditampal pada satu papan putih. Selepas itu, beberapa orang wakil murid dari setiap kumpulan yang terpilih dalam cabutan nama akan dipanggil dan perlu tampil ke hadapan kelas untuk membaca beberapa perkongsian nota kecil yang ditulis oleh rakan sekelasnya. Murid lain perlu memberi perhatian terhadap pembacaan nota tersebut dan juga perlu memberi perhatian terhadap rumusan yang akan dibuat oleh guru mengenai topik pengajaran dan penglibatan mereka pada hari tersebut. Semua murid mendapat peneguhan positif dari guru bagi meningkatkan lagi semangat mereka untuk belajar pada kelas yang akan datang. Sekian daripada kami, terima kasih.